Baik, bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk pembukaan Selamat Pagi Malaysia edisi Jumaat ini, kita nak berbicara mengenai industri getah negara, merupakan juga salah satu sektor yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga penularan COVID-19. Untuk berbicara dengan kita mengenai topik tersebut, ada dua individu penting dalam sektor berkenaan, Syamila. Iaitu Pengerusi Lembaga Getah Malaysia, Datuk Ahmad Nazlan Idris, dan juga bersama dengan Ketua Pengarah Lembaga Malaysia, Datuk Dr. Susahnya sebut nama dia. Zair Rosani Muhammad Nur, yang akan membicarakan mengenai pemulihan dan peluang dalam industri getah ini. Assalamualaikum. Salam. Berdebar ke sebab doktor kacak sangat? Tak ada. Sihat Datuk? Sihat. Datuk, kita mungkin perlu bercerita dahulu mengenai bagaimana agaknya perkembangan industri getah di Malaysia, sebab kita tahu getah ni merupakan komoditi yang dah lama ada dekat Malaysia sendiri. Tahun demi tahun bagaimana, Datuk? Datuk. Okey, terima kasih. Kalau kita lihat industri getah ni telah lama bertapak di Malaysia. Jadi kesan COVID ni ada juga ada impak besar pada industri getah kita. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, impak COVID-19 ni pada industri getah adalah berbeza mengikut sektor-sektor. Jadi kalau kita lihat industri getah ni terbagi kepada 3 sektor: sektor huluan, sektor pemprosesan dan sektor hiliran. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, pada sektor huluan dan pemprosesan, di mana melibatkan banyak perum kecil dan juga kilang-kilang berproses getah, ianya terkesan disebabkan oleh kemerosotan ekonomi dunia. Jadi disebabkan COVID-19, banyak sektor-sektor yang melibatkan getah terjejas. Jadi kalau kita lihat permintaan getah menurun. Jadi disebabkan itu harga getah menurun dan juga faktor-faktor lain. Jadi secara keseluruhannya ia menyebabkan penurunan getah di Malaysia. Sebagai contoh, sebelum COVID, industri kita mengeluarkan lebih kurang 90,000 tan sebulan, disebabkan COVID dan kesan kepada harga getah. Jadi pengeluaran getah kita sekarang ini menurun kepada 70,000 tan. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat sektor hiliran, impaknya adalah berbeza. Terutamanya untuk sektor sarung tangan getah. Sebab sarung tangan getah ini adalah satu alat yang penting semasa kita menangani isu COVID. Jadi kalau kita lihat sektor sarung tangan getah adalah penyelamat untuk industri getah Malaysia. Jadi kalau kita bandingkan dengan 6 bulan pertama tahun ini, sektor sarung tangan getah, pendapatan dari ekspor meningkat hampir 40%. Jadi secara keseluruhannya, industri getah itu kalau kita kira daripada segi ekspor, sumbangan ekspor, ianya tidak terjejas, malah ia meningkat. Kalau kita bandingkan dengan 6 bulan tahun sebelum ini, ekspor untuk industri getah kita meningkat 18%. Jadi ini adalah satu peningkatan yang sangat luar biasa. Saya rasa antara sektor-sektor penting di Malaysia, industri getah, dari segi sumbangan ekspor memang menunjukkan peningkatan. Jadi itulah secara keseluruhannya. Kalau kira daripada sumbangan ekspor, industri getah tidak terjejas. Walaupun sektor huluannya terjejas daripada segi pendapatan perum kecil. Baik Datuk, kita semua sudah maklum bahawa negara kita dilanda pandemik COVID-19 dan kita melalui tempoh PKP bermula 18 Mac lalu sehingga sekarang PKPP, dan banyak sektor yang mungkin sudah nampak adanya kesan pemulihan. Dan bagi industri getah sendiri, sebenarnya berapa tempoh masa pemulihan secara total? Okey. Jadi untuk sektor huluan, seperti kita maklumkan tadi, kita rasa tidak ada apa-apa impak daripada segi kesan-kesan pemulihan. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat untuk sektor hiliran, kita ada 6 sektor-sektor yang penting, sektor tayar, sektor barangan getah, industri dan sebagainya. Sektor-sektor ini masih lagi memerlukan tempoh pemulihan. Jadi kita jangkakan, disebabkan jangkaan kita pada tahun depan ekonomi kita akan pulih. Jadi sektor-sektor hiliran selain daripada sarung tangan akan dapat pulih pada sedia kala. Tapi pada sektor huluan, sektor huluan ini yang melibatkan pengeluaran getah, perum kecil dan sebagainya, ia bergantung kepada perkembangan ekonomi dunia. Jadi kita lihat banyak negara-negara yang terjejas oleh COVID-19 ini. Jadi kita jangkakanlah sektor huluan ini akan mengambil masa sekurang-kurangnya setahun ke 2 tahun untuk pulih sepenuhnya. Datuk Ahmad Nazlan masuk mengemudi Lembaga Getah Malaysia sebagai pengerusi ketika bukan sahaja Malaysia, malah lembaga itu sendiri pun sektor ini berdepan cabaran
cabaran yang sukar. Banyak sebenarnya kalau kita boleh cakap homework yang perlu dilakukan oleh Datuk sendiri. Bagaimana situasinya ketika Datuk masuk ke Lembaga Getah, Datuk? Ya, pertamanya bagi saya Lembaga Getah ni perkara baru bagi saya. So saya banyak belajar tentang apa yang sepatutnya ke mana hal tuju yang patut Lembaga Getah pergi. Walaupun saya ni sebagai anak penerus Getah, asalnya anak penerus Getah, tapi bila bercakap tentang Lembaga Getah tak banyak perkara yang tahu sebelum ni, tapi saya belajar dan saya nampak Lembaga Getah ni satu industri yang mempunyai masa depan yang sangat cerah. Cuma sejauh mana kesediaan para pekebun kecil, penduri khususnya untuk mengambil peranan yang lebih aktif, yang lebih bersistematik. Jadi kita di Lembaga Getah memang ready untuk membantu para penduri getah meningkatkan pengeluaran mereka dengan cara yang lebih baik. Macam sekarang ini kebanyakan penduri kita ni dia menghasilkan getah yang berkualiti rendah. Kalau dalam senarai itu, dalam senarai getah kita ni menghasilkan kablam. Kablam kualiti getah yang paling rendah dalam susunan atau keluaran getah ni. Jadi getah yang mempunyai potensi yang tinggi ialah latex. Iaitu getah yang bentuk cair. Sebabnya penggunaan latex ini lebih meluas. Contoh, peningkatan permintaan terhadap sarung tangan getah. Sarung tangan getah ni yang terbaiknya dibuat daripada getah latex tadi. Tetapi negara kita, petani kita, penduri kita tidak mengeluarkan getah dalam bentuk latex, lebih menggunakan kablam yang dianggap lebih mudah untuk menghasilkannya, tapi kualitinya rendah dan harganya turut rendah. Jadi ini halangan kita. Jadi pada saya, kesediaan kita di Lembaga Getah cuba membantu dari segi teknik pengeluaran susu, dan kesediaan para penduri juga, para pengembangan perlu untuk bertukar ke arah penghasilan getah latex ini. Jadi dengan adanya ini, insya-Allah pada saya pengeluaran getah latex negara akan dapat bertambah. Macam sekarang ini kita hanya baru mengeluarkan 10% daripada keperluan getah negara, latex negara. Kita perlu 450,000 tan. Tapi kita hanya keluar 45,000 tan. So jauh tu. Jadi kita terpaksa mengimport getah ni daripada luar. Ini merugikan. Jadi sebab itu kenaikan permintaan getah dunia tidak selaras dengan industri huluan. Maknanya para pekebun kecil tidak dapat menikmati kenaikan permintaan getah ini. Baik, tadi Datuk ada ceritakan mengenai untuk membantu penyedia getah, dan saya yakin LGM juga ada mengeluarkan atau membuat satu inovasi mengenai teknologi baru dalam industri getah. Jadi boleh kongsikan? Sebenarnya dari segi ini banyak yang telah dihasilkan oleh Lembaga Getah. Kalau kita perhati Datuk sehingga sekarang kita telah menghasilkan, kalau tak silap saya, 57 produk dan teknologi yang telah kita hasilkan, sama ada dari segi peringkat huluan maupun hiliran. Dan setiap tahun kita mengeluarkan 2 ke 3 teknologi yang kita keluarkan. Ini semata-mata untuk meningkatkan, membantu para petani. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, sejauh mana kesediaan para penduri dan pekebun kecil untuk bertukar. Dan insya-Allah Lembaga Getah dan kerajaan sendiri saya amat yakin bersedia untuk membantu para penduri dan pekebun kecil dengan menyediakan bantuan dari segi infrastruktur supaya mereka bersedia untuk mengalih pekerjaan mereka, tumpuan mereka ke arah pengeluaran latex ni. Dan kalau sedikit ada masa lagi, saya nak kongsikan sikit terus. Lembaga Getah bersedia sebagai permulaan untuk mewujudkan koridor latex negara. Iaitu kita telah melihat kawasan baru dengan memberikan tumpuan kita panggil koridor latex wilayah timur, dengan mengambil kira negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan untuk ini kita merasakan dengan adanya koridor latex baru ini dapat menjamin keperluan latex negara kita daripada pengeluaran daripada 45,000 tan tadi untuk memenuhi tuntutan keperluan, sekurang-kurangnya kita boleh melahirkan 50% daripada keperluan negara. InsyaAllah. Baik, saya yakin untuk bukan saja memulihkan tapi untuk memperkukuh industri getah secara keseluruhannya, tidak boleh kita tertumpu kepada satu jenis pengeluaran getah saja. Teknologi yang saya difahamkan terbaru juga adalah yang menggunakan getah untuk membuat turapan jalan. Itu salah satu teknologi
teknologi baharu ataupun sebenarnya sudah meluas digunakan di Malaysia? Teknologi rubberized road yang digunakan getah dalam campuran bitumen adalah teknologi yang menggunakan KALA adalah teknologi baru di mana kita telah bekerjasama dengan JKR untuk mengkomersilkan. Jadi apa berlaku ialah kita campuran getah ni akan digunakan untuk meningkatkan properti ataupun sifat-sifat bitumen. Jadi dengan menggunakan pendekatan ni kita akan meningkatkan kualiti jalan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita gunakan teknologi ni, tujuan utamanya ialah untuk kita meningkatkan permintaan pada getah kita. Jadi dengan cara itu kita dapat membantu menstabilkan harga getah. Jadi teknologi secara spesifiknya kita gunakan lebih kurang 4 tan kap pelang untuk 1 kilometer turapan. Jadi pada waktu ini melalui kerjasama dengan JKR dan pelbagai agensi lain, kita telah membina lebih kurang 260 kilometer. Jadi dengan cara ini kita boleh meningkatkan membangunkan teknologi di mana kita akan dapat memberi kesan kepada permintaan getah dan seterusnya kesan keseluruhan pada harga getah pada peringkat ladang. Jadi kita sekarang ni memang pada peringkat kementerian dan juga peringkat kerajaan sedang membangunkan polisi untuk kita lebih menggunakan lagi teknologi rubberized road ni bukan saja teknologi yang kita sedang promosi, kita juga sedang promosikan teknologi penggunaan tayar mesra alam, tayar hijau kita panggil. Di mana kita gunakan getah yang dihasilkan daripada latex ni, kita hasilkan getah yang kita panggilkan mesra alam, di mana kita boleh menjimatkan penggunaan minyak lebih selamat dan lebih berprestasi tinggi. Ini pun sama juga kita sedang mencadangkan polisi baru kepada kerajaan. Ya, ini satu usaha yang baik sekali sebab kita tidak boleh biarkan semua pekebun kecil getah ini menggunakan teknik 20-30 tahun yang dahulu untuk menjana pendapatan. Perlu penerokaan kepada peluang-peluang penjanaan pendapatan baharu menggunakan sumber-sumber daripada getah ini. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik untuk LGM juga. Datuk, terakhir mungkin ada segelintir masyarakat disebabkan ini adalah sektor komuniti yang dah lama, ramai juga yang beranggapan bahawa ia adalah satu sektor sunset ataupun tidak akan kekal lama, sedangkan kita tak pernah tahu pun COVID akan melanda dengan mewujudkan peluang baharu, sektor sarung tangan akan berkembang pesat, adanya teknologi-teknologi baharu seperti tadi, Datuk. Ya, sekali lagi yang saya nampak industri getah ni punya masa depan yang cerah ialah dengan penyelidikan kita lakukan di lembaga getah ini ada produk yang masih lagi dalam peringkat pengkomersialan, iaitu hasil daripada air getah tadi tu. Selama ini orang anggap getah air dia busuk. Tapi sebenarnya kita boleh menghasilkan satu perkara baru yang dipanggilkan bahan kimia baru. Ada dia panggilkan apa tu? Sebelum kupracitol tu protein, serum. Air getah melakukan serum. Serum ni menghasilkan protein dan kupracitol. Protein ni boleh digunakan dalam bahan tambahan untuk protein makanan ternakan, dan kupracitol ni sejenis gula. Dia boleh digunakan sebagai bahan asas dalam perubatan dan pharmaceutical. Ini solid apa semua ni. Jadi ini merupakan satu produk baru hasil daripada penyelidikan, hasil daripada getah. Itu saya yakin banyak perkara yang boleh kita buat lagi dalam industri kita untuk membantu para petani. Tapi dengan syarat petani bersedia menggunakan teknologi dan keadaan baru ini, terutama dalam penghasilan latex. InsyaAllah sekaligus saya amat yakin kita boleh menaikkan harga getah ni pada tahap paling tidak akan tambah RM2 sekilo dengan pengeluaran latex ni. InsyaAllah. Kerja keras yang dilaksanakan oleh Lembaga Getah Malaysia ini tidak dapat dijayakan kalau tidak mendapat sambutan daripada pekebun kecil ataupun pemegang taruh itu sendiri. Kita doakan semoga terus sukses kepada Datuk kedua-duanya dalam menggerakkan usaha-usaha yang baik ini untuk kita meningkatkan pendapatan pekebun dan juga industri ini secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saudara, kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu kita akan ke Langkawi dengan tajuk Aspirasi Merdeka Better Don't Litter bersama dengan pelapor kita Muhammad Najib Mashur yang sedang pun bersedia di sana. Silakan. Oh, cantik pemandangan dia. Najib, silakan.